أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونستعينه ونستهدي ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسير عليك يسير وتمم بالخير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Muhammad Zukri bin Abdul Jalil kerana sudi bersama-sama dengan Gemenur Iman dalam kuliah asar hari ini dengan kitab Qalbun Salim. Yang saya hormati lagi saya kasihi Sahabat Takbiran Gemenur Iman yang dipimpin oleh Pengerusi Puan Hajar Rosniati binti Mansur, yang dikasihi lagi dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, para jemaah sahabat-sahabat pencinta ilmu yang sentiasa istiqamah duduk dalam halaqah ilmu. Jadi bagi memohon keberkatan kuliah kita pada petang Jumaat yang barokah ini, marilah sama-sama kita membacakan umul kitab yang akan dipimpin oleh Al-Fadil Ustaz untuk kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adik keluarga baginda, para sahabat, para sadiqin, para syuhada, alim ulama, guru-guru kita, adik keluarga kita, serta tidak lupa untuk umat Islam di Gaza, Palestin, juga muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun yang telah kembali ke rahmatullah. Rabbana taqabbal minna بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin, amin ya rabbal alamin. Masya-Allah. Tanpa membuang masa lagi, saya dengan penuh takzim menyerahkan kepada Al-Fadil Ustaz, falyatafaddal mashkura. Teranum apa yang tanya saya tak tahu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن والاه. الحمد لله. Yang dihormati sahabat takbiran Gemenur Iman yang saya muliakan, sahibul fadilah, tuan-tuan imam, tuan-tuan guru, para asatidzah, alim ulama, dan juga yang saya raikan dan kasihi ayah-ayah, ibu-ibu yang dikasihi oleh Allah Ta'ala. Apa khabar, sihat ke? Alhamdulillah. Syukur dengan izinnya sekali lagi dapat kita berjumpa pada hari Jumaat pertama di dalam bulan Syaban. Maka tinggal 3 kali Jumaat lagi insya-Allah untuk kita bertemu dengan syahri Ramadan. Mudah-mudahan Allah temukan, mudah-mudahan Allah sampaikan. Nampaknya moderator kita telah surrender awal untuk ditanya tentang taranum apa. Apakah kenapa dia lari daripada ditanya? Wallahu a'lam. Memang tak tahu teranum apa Ustaz. Kau pandai. Cuba ingat balik taranum apa? Teranum apa? Taranum apa? Tidak Tanya saya Cik B. Tahu Cik B.
Tengok Cik B. Silakan Cik B bersuara. Terenung apa tu? Tak ada. Cik B tak ada. Hari ni dia pergi berniaga kot. Dah, InsyaAllah. tapi tak tahu nak hantar abang. Tak tahu nak abang. Kan? Awak Tak kenal ni. bukan kenal, Cik B terenung tambah apa? minum dah. Bagi Mira abang. Dia pandai. Cik B Tak lagi pandai. kita bergurau je. Kita baca pun tak tahu lagu apa. Saya main bandai je. Tak tahu lagu apa. Apa? Lagu tu lah. Kalau tak ada lagu apa, kita panggil lagu tu. Okay, baik lah. Tak tahulah kalau ada siapa talaki nanti tadarus dengan Ustaz Zufri, saya minta taranum. Siap lah. Okay, baik. InsyaAllah. Baik, hari ini kita sambung ke surat 272. InsyaAllah. Okay, baik. Sayyidina Abu Hurairah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izza, wa ma tawadda'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah." Tiada menambah oleh Allah akan hamba dengan sebab memaafkan kesalahan orang lain, melainkan akan kemuliaan. Nampak? Beri kemaafan kepada orang lain akan mendatangkan kemuliaan seseorang. Kadang kita tak nak maafkan orang. Kenapa tak nak maafkan orang? Tak adalah Ustaz, memang saya gitu kan. Geram je Ustaz, geram je. Gitu-gitu contohlah, contoh. Saya geram Ustaz, saya kan Kenapa tak nak maaf? Saya boleh maafkan dia Ustaz, tapi hati ni Ustaz, yang luka siapa nak rawat? Tonton ni Allah, Nabi bagi tahu. Kita maafkan orang lain, Allah bagi kita kemuliaan. Tapi Ustaz boleh tak kalau saya maafkan orang, tapi saya tak nak tengok muka dia. Ada orang lagu tu. Ada orang jenis lagu tu. Minta bagi kemaafan tapi tak nak tengok muka. Betul dah agak. Sebab hati tu kadang-kadang sakit, bukan senang nak rawat tau. Muka pun tak mau tengok, pandang pun tak mau. Tapi maaf tu maaf. Bukan hati batu. Lagu tu bukan hati batu. Hati yang disakiti. Sebab tu kalau orang-orang sekarang, bila hati dia disakiti, dia akan buka lagu dawai. Dawai. Kan? Yang telah lama ku petik. Contoh. Orang sekarang buka TikTok je lagu dawai. Contoh. Kalau kita tengok tentang sahabat Nabi, seorang sahabat Nabi sebelum dia masuk Islam, dia telah bunuh pakciknya, iaitu Hamzah, Sayyidina Hamzah. Mana dia tak tengok muka Wahsy. Selama Nabi ada, kata Nabi tak nak tengok muka dia. Itulah, kita bukan tak boleh memaafkan, tetapi untuk dilukai kali kedua tu pedih, sakit hati. Allah SWT. Tapi jangan risau, kita ampunkan orang, salah orang. Tuan-tuan, sebab orang Melayu kita ni, hati dia mudah. Hati dia mudah. Bila mana dah besok meninggal dunia tu kan, contohnya, kita akan maafkan. Tapi selagi ada dia, itulah kata orang, hati yang disakiti ni susah nak dirawat. Tuan-tuan. Dan tapi siapa yang beri maaf kepada orang, maka melainkan akan kemuliaan. Diberikan kemuliaan dan tiada merendah diri oleh seorang kerana Allah, melainkan meninggikan akan dia oleh Allah Ta'ala. Riwayah Muslim. Ini gambaran menunjukkan kepada kita sesungguhnya tak rugi kita rendahkan diri kerana Allah akan muliakannya. Merendahkan diri, Allah akan tinggikan dia. Jangan kita selalu meninggikan diri, tak boleh. Kena rendah. Kadang-kadang ada benda yang kita tahu, tapi bila mana sesuatu tu disebut depan kita, maka kita buat-buat tak tahu, supaya belajar untuk rendah diri. Maka beri kemaafan pada orang lain, dan pertama, yang kedua merendahkan diri. Tuan rahmati Allah. Sabar. Admin macam marah. Sabar admin. Jangan marah. Daripada Sayyidina Mu'az bin Anas radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
man taraka al-libasa tawadu'an lillahi wa huwa yaqdiru alaihi da'ahu Allahu yawmal qiyamah. Qiyamah ala ru'usil khalaiki hatta yukhayyirahu min ayyi khulalil imani sya'a yalbasuha. Sesiapa yang tidak memakai pakaian yang elok kerana merendah diri kerana Allah sedangkan dia mampu. Tuan-tuan, kita pakailah pakaian yang elok kalau kita mampu. Okey, baik. Kalau kita tak memakai pakaian yang elok kerana kita nak rasa rendah diri sedangkan kita mampu, maka kata Nabi SAW, Allah akan memanggilnya pada hari kiamat di hadapan sekalian makhluk sehingga dia diberikan pilihan daripada perhiasan keimanan manakah yang dia ingin pakai. Tuan-tuan, bermaksud di sini yang memakai pakaian yang elok tidak memakai, maksud dia sedang mampu tapi dia hidupnya bersederhana. Kan? Dia mampu untuk beli pakaian yang mencecah ratusan ringgit. Dia mampu untuk kata apa? Membeli kereta yang mahal, tetapi dia tak gunakan dengan kekayaan itu. Maknanya dia merendahkan diri. Tetapi bukan salah untuk kita beli kereta mahal ataupun pakaian mahal. Sebab kadang-kadang ia reward pada diri kita sendiri setelah apa yang kita buat. Cuma sifat seseorang itu kan kita pernah tengok orang tu kaya. Orang tu, orang kata apa, kalau tengok daripada segi harta yang dimiliki tu, Masya Allah. Memang orang kata apa, nampak sangat kekayaannya. Tapi dia memilih untuk berpakaian dalam keadaan sederhana. Tak terlalu gah, tak terlalu kusut masai, di tengah-tengah. Gaya pakaiannya, orang kata kalau bahasa mudah, simple person lah. Kalau tengok, ya Allah, simple ya dia kan, padahal banyak duit tu. Tu tandanya dia tawaduk. Tapi jangan sebab rendah diri nak dipuji, tak. Sifat tu kita nak didik supaya kita rendah diri. Faham? Kita mampu beli pakaian yang harganya 350. Dan kita mampu juga untuk membeli pakaian yang mencecah 600 lebih. Contohnya begitulah, Bapak rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kena faham ya. Dan rahmati Allah. Ada pada masa sama, tiada menjadi kesalahan. Tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Okay, baik. Sebab itu sifatnya. Sifatnya itu menunjukkan satu sifat yang baik. Tapi bukan saya kata, oh jadi Ustaz hari ni kira kami ni salahlah beli pakaian mahal. Tak. Itu reward pada diri. Cuma dalam erti kata yang lain, jangan sampai kita membazir. Itu saja. Sedangkan pakaian elok lagi. Sedangkan pakaian kita cantik lagi. Tapi tanyalah, kita ni kadang-kadang begitu sifat dia. Bila kita kaya, kita mengubah daripada segi kehidupan kita. Pakaiannya jadi mahal, makanannya jadi mahal. Kan? Sebab tu tak salah. Tetapi dalam konsep mendidik hati supaya rendah, jangan terikut-ikut dengan kekayaan. Padahal kalau kita hidup pada ketika kita susah dengan pakaian yang sama, InsyaAllah lebih banyak kita boleh gunakan duit itu untuk bersedekah. Okey, baik nak? Ibn rahmati Allah. Ini kita sebut supaya kita jelas. Wallahu a'lam. Tuan rahmati Allah. Dan disebutkan juga kelebihan orang yang sentiasa tawaduk, yang mana Allah Ta'ala sebut Allah akan memanggilnya pada hari kiamat. Nabi sebut apa? Di kalangan, di hadapan sekalian makhluk. Sehingga dia memberikannya pilihan daripada khullah, perhiasan keimanan manakah yang dia ingin pakai. Riwayat At-Tirmizi dan Al-Hakim. Maknanya apa? Apa yang dimaksudkan dengan Allah akan memanggilnya pada hari kiamat di hadapan sekalian makhluk, ialah Allah Subhanahu wa ta'ala memasyhurkan dalam kalangan manusia dan Allah berbangga dengannya dengan orang yang suka merendah diri. Khullah pula, apa bermaksud khullah? Allah bagi dia memilih daripada khullah, perhiasan bagi orang yang sifatnya tawaduk,
ialah dua helai kain yang baru selendang dan kain yang dipakai di pinggang. Satu selendang, satu pada pinggang. Dua helai kain yang dimaksudkan dalam hadis tersebut. Perhiasan bagi orang yang sentiasa tawaduk, Allah masyhurkan di kalangan manusia dan Allah bangga dengannya. Asbab tawaduk, suka merendah. Tuan-tuan, kadang-kadang kita nak kalau kita nak masyhur di kalangan manusia, kita kena dimasyhurkan oleh orang lain. Kita kena diangkat orang lain. Kita kena dipuji oleh orang lain. Kita kena datangkan kelebihan kita, baru kita akan masyhur. Dan orang akan bangga dengan kita. Tapi Allah Ta'ala bangga dengan kita pada hari akhirat dengan sifat tawaduk kita. Allah Ta'ala. Dan Allah bagi pakaian ataupun perhiasan, dua selendang di atas dan juga di bawah yang dipakai pada tubuh kita pada hari kiamat kelak Allah. Dia satu benda yang besar kepada orang yang memiliki sifat itu. Allah Ta'ala. Kan kita rasa seronok. Kalau kita, yang banggakan kita di akhirat kelak itu bukan sesiapa, tetapi Rabbul Alamin. Allah Ta'ala asbab sifat tawaduk kita. Kan? Sebab tu hari ini, mungkin kita kata, Ustaz, ya ke kita ni kena tawaduk. Sekarang kita kena belajar sifat tawaduk. Dikala hari ini akhir zaman, lebih cenderung menunjukkan apa yang dimiliki, apa yang dia dapat, pakaiannya yang mahal, keretanya yang mahal, seluarnya yang mahal, bajunya yang mahal, kasutnya yang mahal. Kita cenderung memilih untuk tidak terlalu menonjol dengan apa yang kita ada agar terdidik diri kita dengan sifat tawaduk. Kalau kita telah mengeluarkan segala-galanya, menunjukkan segala-galanya, kita ingin meraih perhatian, lalu mendapat kemasyhuran, lalu ingin mendapat pujian. Di situlah termasuk sifat-sifat semakin menimbulkan riya, sifat-sifat mendatangkan ujub, mendatangkan sombong. Tapi kalau kita tak show off berlebihan, maka kita akan kekal dalam keadaan yang baik dan lama kelamaan terdidik kita tidak perlu melihat pada pandangan manusia. Itu paling penting. Okay, baik. Tuan-tuan, tengok. Pada nota kaki 273, tawaduk adalah salah satu sikap orang yang beriman. Tengok, orang beriman sifatnya tawaduk. Seperti mana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan hamba-hamba Allah Ar-Rahman. Hamba-hamba Allah Ar-Rahman ialah mereka yang berjalan di bumi dengan sopan santun. Bahasa kita dia, sopan santun ni maksud dia bahasa kita apa? Lemak manis alah amboi amboi. Kan biasa kita dengar lagu orang Melayu kita sopan santun. Apa kalau kita tengok bahasa sopan santun. Dan contoh-contoh bahasa yang kita tengok, kalau kita tengok orang perempuan, sopan santun, manis dilihat. Kan? Maknanya saat kita berjalan di atas bumi ini, jangan berlebih, jangan terlalu show off, sopan. Bila ditengok manis, bila dilihat tak terasa apa-apa. Cara kita. Tuan-tuan, kan kadang-kadang terlalu show off kan bahaya pula. Dikata-kata kan, cara berjalan sopan santun. Kalau kita kan, kalau orang kampung kata, itulah kalau pilih jodoh tu biar sopan santun sikit orang dia. Manis, kalau orang tengok sejuk, mata memandang. Itulah bahasa sopan santun. Dan apabila bercakap kepada orang jahil, apalagi wa ibadul rahmanil ladzi yamshuna 'alal ardh.
dan ialah mereka yang jalan di bumi dengan sopan santun, dan apabila hauna wa idza khatabahumul jahilun, dan apabila bercakap dengan orang yang jahil, mereka jawab dengan perkataan yang selamat daripada perkara yang tidak diingini. Maksud di sini apa ni tuan-tuan? Bila orang jahil bertanya, bila orang jahil mendatanginya, dia akan menjawab dengan perkataan yang baik agar tidak tercetus perkara-perkara yang tak baik. Kadang tuan-tuan, orang jahil ataupun bahasa kita orang yang tak berapa faham, kalau ditanya kepada kita, tawaduk, jangan meninggi diri. Kalau kita meninggi diri, takut dia akan kata, belagak dah. Dia ni, maknanya tawaduk itu ada kalanya akan mendatangkan satu sifat kepada orang lain yang melihat dan tertarik dengan sifat, lalu dia ingin mengenal lebih dekat dengan Islam asbab sifat tawaduk. Kalamnya, perkataannya, ucapannya, bila mana ia berkata, lebih senang didengar. Contoh, kalau orang jahil yang datang kepada kita dan kita mengungkapkan, Ustaz, saya tak solat. Ustaz, saya macam mana Ustaz? Saya daripada dulu setiap balik tak solat. Macam mana ni Ustaz? Astaghfirullah, kau ni nak masuk neraka, kau ni ahli neraka. Engkau ni kafir sebab tak solat. Cakaplah dengan satu kalimah yang cantik, yang tidak mendatangkan satu perkara yang buruk. Inilah sifat-sifat orang yang beriman tawadhu. Baik, daripada Sayyidina Iyad bin Himar, Rasulullah SAW bersabda, wa innallaha awha ilayya an tawadhu hatta la yafkhara ahadun ala ahadin wa la yabghi ahadun ala ahadin. Sesungguhnya Allah mewahyukan kepadaku, kata Nabi SAW, wa innallaha awha ilayya. Sesungguhnya Allah mewahyukan kepadaku supaya kamu tawadhu. Allah wahyukan Nabi supaya kamu tawadhu. Allah ajar pada Nabi, bagi wahyu pada Nabi supaya ajar kita tawadhu. Sehingga tidak ada seorang pun yang bangga terhadap orang lain dan tidak ada orang yang melakukan penganiayaan kepada orang lain. Asbab sifat tawadhu. Kalau kita terlalu show off, orang suka menjatuhkan kita. Tetapi kalau kita tawadhu, orang tak membanggakan kita. Berada dalam keadaan yang selamat dengan sifat tawadhu. Terlebih kaya ditunjuk-tunjuk, orang tak suka. Terlebih kaya dinampak-nampakkan, orang doakan kehancuran. Maka jadi kamu tawadhu. Tak orang doa yang tak baik, tak orang doa yang buruk-buruk. Kalau kamu tak dinampakkan apa-apa, taklah orang memuji. Inilah asbab sifat tawadhu. Allah, tuan-tuan, betul apa yang Nabi sebut. Kita kena ambil. Allah mewahyukan kepadaku supaya kamu tawadhu. Sebab kesan tawaduk ni macam-macam. Tuan-tuan rahmati. Sehingga tak ada orang yang bangga dengan kau. Kadang kita show off dengan apa yang kita ada. Menunjuk dengan apa yang kita ada. Daripada apa segi sekalipun, orang akan banggakan kita. Tapi bukanlah saya kata, Ustaz, jadi dah macam mana orang puji kita, orang begini, orang begini, orang begini. Kan fahamlah kalau contoh kita dah masuk TV. Ataupun contoh kita ni dah ada nama. Kadang-kadang orang akan puji kita. Itu tak apa, bukan diminta. Tetapi hakikatlah begitu. Kadang-kadang itulah hakikat bila kita hebat, bila kita nampak sikit, hakikatnya begitu. Tapi supaya kita jangan terlalu dipuji. Takut-takut bukan yang dipuji ni okey. Yang memuji tu okey. Tetapi yang melihat perkara tersebut tak okey. Sebab tu dielak-elakkan. Sebab tu Nabi SAW bila datang di satu majlis ataupun ada kenduri, Nabi tak suka nama Nabi disebut. Tak suka nama Nabi disebut-sebut, diperhatikan supaya tidak ada orang yang lebih daripada supaya tidak ada orang nampak Nabi ni seorang yang lebih special. Tawaduknya Nabi. Tuan-tuan rahmati Allah. Tawaduknya Nabi. Nabi tak suka. Tapi kita ni kalau orang yang ada nama, kita datang kenduri, kalau tak disebut, kita macam rasa resah.
rasa gelisah, kenapa nama aku tak sebut? Aku ni bukan biasa-biasa kot. Itulah namanya membuang sifat yang tak baik, bahkan diganti dengan sifat tawadu. Faham ya? Faham ya? Ibu-ibu rahmati Allah. Dan disebutkan baginda Nabi SAW, ma naqasat sadaqatun min malin wa ma zadallahu abdan bi'afin illa idza wa ma tawadha'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah. Sedekah tidak mengurangkan harta. Tidak ada orang yang memaafkan orang lain. Sedekah tidak akan mengurangkan harta. Tidak ada orang yang memaafkan orang lain, melainkan Allah akan menambahkan kemuliaan kepadanya, dan tidak ada orang yang tawaduk kerana Allah, merendahkan diri kerana Allah, bukan nak dipuji sebab aku ni tawaduk, tak, melainkan Allah akan mengangkat darjatnya. Sekonok nak jadi orang rendah diri, slow motion, tapi merendah diri pun kena tempatnya lah. Kan dah nampak salah, kena tegur, tak apa, aku nak jadi orang yang rendah diri, aku abaikan. Merendah diri biar kena tempatnya. Kena tempatnya. Jangan pada setiap tempat nak rendah diri. Kalau nak baru-baru kahwin ni, baru-baru kahwin ni, belum lagi nak kahwin depan mak mertua, kena rendah diri, slow je. Nak tanya ni, Zukri ni kerja mana? Ni datang meminang ni macam mana? Tak adalah makcik, saya kerja biasa-biasa je. Kerja apa? Kilang tahu, makcik. Oh ya ke, nak bagi anak makcik makan apa? Makan tahu lah. Dah kerja kilang tahu. Oh ya ke, alah sopannya. Kalau duduk depan bakal mertua tu kepik sikit kaki tu, nampak sopan, nampak tawadu. Jangan pandang atas, pandang je bawah. Ya makcik, ya makcik, rendah diri. Alah baiknya. Besok-besok kita balik kan, bakal mak mertua kata, alah sopannya bakal menantu aku. Slow je. Dia tak tahu dekat belakang punya rok. Kan? Tapi jangan munafik pula, menipu pula. Tunjukkan diri kita yang sebetulnya agar tidak menjadi satu fitnah setelah berkahwin. Sopan santun gitu. Kalau dulu-dulu kan, waktu-waktu dulu kita ada tengok cerita drama, namanya drama Sutun. Ada pernah tengok? Kakanda Amira pernah tengok tak drama Sutun? Ada Ustaz, Masya Allah. Dia dah jadi cikgu dah sekarang kan? Sekarang jadi apa Ustaz? Dia dah jadi cikgu dah. Ya Allah, Masya Allah. Cikgu yang sadar, handsome. Kan, Alhamdulillah. Dulu berlakon Sutun-Sutun cantik, tak saya macam Rafazira. Macam-macam taman sekarang ni, tuan-tuan. Maka itu sebaiknya pada muka surat 273. Okey, baik. Masuk 274. Kejapnya dah nak pukul 6. Tak sabar pula nak tadarus bersama jemaah. Jangan lari pula bila tadarus dengan saya ya. Keadaan Amira siap ya. Jangan lari pula. Saya tak lari Ustaz. Cuma saya hantam saja teranum apa pun. Tak apalah, janji bunyilah. Yang penting bunyi. Okey, baik, muka surat 274. Okey, baik. Tidak masuk syurga orang yang sombong. Sifat sombong adalah dosa yang sangat besar. Sehingga orang yang sombong tidak akan masuk syurga walaupun hanya seberat biji sawi. Biji sawi ni kecil, dia tak besar. Siapa yang ada seberat biji sawi sifat sombong dalam dirinya, kerana ada 3 kekejian yang ada pada sifat sombong. Sebab tu Nabi sebut tak masuk syurga walaupun sikit sebiji sawi. Kerana ada 3 kekejian yang ada pada sifat sombong. Yang pertama, merebut sifat yang dimiliki oleh Allah. Kerana kejinya orang ada sifat sombong ni, kata ulama, yang pertama dia merebut sifat yang dimiliki oleh Allah seperti mana yang disebut pada hadis terdahulu. Dia rebut sifat Allah. Dia nak ambil sifat Allah. Kejinya orang bersifat sombong. Sombong tu sifat yang dimiliki oleh Allah. Tapi dia rebut masuk dalam diri dia. Sebab tu sikit pun ada tak masuk syurga. Dan juga yang kedua, berkata pengarang, mengingkari perkara sebenar dan menghina orang lain. Ini sifat sombong.
daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan rahmati Allah SWT, Nabi SAW bersabda, al-kibru batarul haqqi wa azmu wa ghamtun nas. Bermula membesarkan diri itu perbuatan mereka yang menolak ia akan yang sebenar. Inilah sifat orang sombong. Menolak perkara yang sebenar dan mengingkari, dan ia akan menghinakan ia akan manusia dan hina orang lain. Benda betul tak terima tapi hina orang lain. Ini manusia sombong yang disebutkan oleh Nabi SAW. Lawan bagi sombong adalah tawadhu, dan buah ilmu yang paling mulia iaitu tawadhu. Tawadhu adalah buah ilmu yang paling mulia berdasarkan firman Allah. Nampak? Kata ulama, buah ilmu yang paling mulia ialah tawadhu. Dan Allah sebut dalam Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Supaya Allah meninggikan orang yang beriman antara kamu dan juga orang yang diberi ilmu pengetahuan dengan beberapa darjat. Darjat sentiasa ditinggikan Allah, dinaikkan Allah sebab daripada sifat tawadhu. Kena kita sentiasa bertawadhu. Dan disebutkan juga keadaan yang tidak dianggap sebagai sombong. Ada keadaan yang tidak dianggap sebagai sombong daripada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud daripada Nabi SAW bersabda, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqalu zarratin min kibri. Qala rajulun inna rajula yuhibbu an yakuna sawbuhu hasana wa na'luhu hasana. Qala inna allaha jamilun yuhibbul jamal. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Tidak akan masuk syurga seseorang yang di dalam hatinya ada sifat sombong walaupun sebesar zarah. Ada seseorang bertanya, bagaimana dengan seseorang yang suka memakai baju dan kasut yang bagus? Bagus ni maksud dia cantik, lagi mahal. Baginda menjawab, sesungguhnya Allah itu indah dan suka kepada keindahan. Maksud ia tidak dianggap sombong selagi mana dia tunduk kepada kebenaran dan bersifat tawaduk sesama manusia. Contoh, dia pakai kereta yang mahal. Tengok ni kereta aku. Dia pakai baju yang mahal. Dia kata, tengok baju aku ni. Baju aku ni bukan biasa-biasa ni. Daripada pavilion. Daripada satu tempat yang mahal. Tak tuan-tuan. Dan kata Nabi, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Si sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Tuan-tuan, jangan salah faham. Sebab tu wanita ni fitrah dia, ataupun kita kata dilahirkan keinginannya bukan pada laki-laki. Laki-laki nombor 10. Bukan makna tak ada keinginan pada laki-laki. Keutamaan bagi orang perempuan adalah kecantikan dan perhiasan. Betul-betul Cik B? Betul ke? Ke salah? Betul lah. Betul no, Cik B? Betul no? Kan? Tapi orang laki-laki keutamaan yang Allah ciptakan adalah pada perempuan, betul? Sebab tu kalau orang lelaki di mana-mana nampak perempuan, dia mesti pandang. Itu dia punya, dia punya keadaan. Tapi orang perempuan, dia pada pakaian ataupun perhiasan. Sebab tu Allah jadikan kelak syurga besok orang perempuan, dia tak cari laki-laki. Tapi orang lelaki Allah Ta'ala sediakan bidadari. Tak adanya disediakan bidadara, tak ada. Fitrah dia. Fitrah orang laki-laki dengan orang perempuan. Orang perempuan suka pada kecantikan, suka pada keindahan. Tuan-tuan. Lepas tu orang laki-laki, tuan-tuan, kadang kita tengok pakai baju yang cantik, pakai dengan pakaian kasut yang cantik. Jadi saya sendiri, tuan-tuan, tak nampak. Saya suka pakai kasut Adidas. Saya suka juga pakai kasut apa dia orang panggil kasut sneakers, kasut-kasut yang kita kata dress, like a dress. Pakai baju apa sekalipun yang kita nak pakai, contoh emas, tu perhiasan. Adakah ia jadi satu orang yang semua? Tak. Sebab itu fitrah.
Yang tak boleh tu, bila mana kita pakai mask, kita buat gini. Kan bila kita nak aku nak cakap sikit tau, aku nak cakap sikit. Dia betul-betul lah. Gini. Semalam kan, tak tahulah. Malah kan aku pergi jumpa kakak aku, dia tarik cincin keluar, masuk, Ustaz, keluar. ingat tu depan ke apa Ustaz? Apa benda? Apa benda? Sampai jari nampak lebih pada mulut dah Ustaz. Dia nak sebutnya begitulah. Keadaan orang show off. Itu tak ada masalah. Tapi kalau kita pakai, itu tak ada, no problem. Tapi kalau ni hak lagu ni kan, contoh hak gelang. Contoh tu benda-benda yang tak boleh lah. Sahabat. Orang kata ni lagu Mami Jarum lah. Kata Cik B, orang Kedah kata apa Cik B? Tak tahulah lagu mana. Orang Kedah kata tak tahu lagu mana. Tak nak cerita lagu tu, tak boleh. Kalau kita pakai dengan pakaian kita, ialah orang perempuan ada pakaian dia, pakai jubah abaya. Ustaz ni kan dia ada apa panggil les. Tentang pakai dia punya depan tu ada rambu-rambu kan. Itu antara orang perempuan punya. Besar jubah abaya tu. Kalau bawa masuk biawak pun muat. Dan rahmati Allah. Okay, baik. Kata Imam Nawawi, hadis ini mengandungi larangan untuk bersikap bohong, iaitu menyombongkan diri dengan orang lain, merendah-rendahkan mereka serta menolak kebenaran. Okay, baik. Disebutkan ada dua jenis sombong. Melalui hadis riwayat Imam Muslim di atas, para ulama mengatakan ada dua jenis sombong. Yang pertama, sombong terhadap kebenaran, iaitu kebenaran yang ada dalam agama Islam dengan cara menolak kebenaran tersebut, berpaling daripadanya, tak mau menerima. Ini sombong orang-orang kafir. Menolak apa yang dibawa oleh Islam. Kadang kita pun menolak juga. Kan orang-orang yang tak suka pada agama, yang tak mau dalami agama, menolak dengan sombongnya. Dan yang kedua, sombong terhadap makhluk, iaitu merendah dan meremehkan orang lain dan merasakan dirinya lebih hebat dibanding dengan orang lain. Ni tak boleh. Aku rasa dalam orang lain ceramah dengan aku ceramah, aku lagi hebat kot. Sebab aku ramai followers, aku ramai pengikut. Tak. Itu adalah sifat sombong. Kita hari ni menyampaikan ilmu Allah, kena niat betul. Untuk orang bagi cerdik, untuk jadikan orang lebih baik. Itu sahaja. Wallahu'alam. Dan disebutkan juga, yang nota kaki ketiga, muka surat 276. Sikit lagi, siapa nak tanya soalan, silakan. Yang ketiga, penyebab kepada tidak bersifat dengan sifat-sifat terpuji. Yang lain kerana orang yang sombong. Okey, baik. Antara sebab kepada tidak bersifat dengan sifat-sifat terpuji yang lain kerana orang yang sombong. Maksud dia, orang yang sombong ni tuan-tuan, tidak akan bersifat dengan sifat terpuji. Yang pertama, tidak boleh menyayangi orang lain seperti mana dia menyayangi dirinya sendiri. Dia akan bersifat nafsi-nafsi. Dalam bahasa Arab disebut sebagai nafsi-nafsi adalah sifat yang masing-masing. Sebab dia tidak terlalu ada sifat tu menyebabkan dia tak boleh sayang orang lain. Dia hanya sayang diri dia sendiri saja. Sombongnya manusia ni kan tuan-tuan, fikir diri sendiri, tak pernah fikir pasal orang lain. Pokoknya kita sebut hanya merasa diri dia saja, tak pernah fikir perasaan orang. Fikir perasaan dia, tak fikir perasaan orang lain. Dan juga disebutkan juga yang kedua, tidak boleh merendah diri. Sebab daripada sifat sombong, tak dapat dia tawaduk. Yang ketiga, tidak boleh meninggalkan sifat marah, dengki, berlemah lembut ketika memberi nasihat dan juga riak. Inilah asbab orang yang sombong. Kekal sifatnya pada dirinya, adanya pada sifat marah, dengki, berlemah lembut serta kita ketika memberi nasihat dan riak. Pendeknya, tidak ada sifat yang dicela, melainkan dia akan melakukannya, dan tidak ada sifat yang terpuji, yang dipuji, melainkan dia akan meninggalkannya. Tinggal perkara yang dikeji, akan datang sifat terpuji. Sekiranya ada sifat masih dikeji, maka hilangkanlah dengan sifat yang terpuji. Wallahu a'lam. Okay, baik. Nanti kita akan sambung pada tanda-tanda orang yang sombong.
pada Jumaat yang akan datang, insya-Allah, pada muka surat 276. Kita sekarang dah pukul 6.05. Mungkin ada pertanyaan soalan, dipersilakan. Silakan jemaah kalau ada sebarang soalan boleh tanya. InsyaAllah. InsyaAllah. Kalau boleh tanya, silakan. Salam, siapa ni? Zara. Ya, tak dengar. Kak Zara. Makcik Zara. Bunda Zara, silakan. Nak tanya apa tu? Ustaz, macam ni lah. Seseorang tu kita tahu dah semua manusia ni baik Allah jadikan kan. Jadi dia dah menunaikan haji, dah menunaikan umrah. Tapi masih ada lagi rasa perasaan hubungan silaturahmi dengan keluarga. Ada juga kecil-kecil hati tersentuh. Tak nak jumpa. Macam mana tu Ustaz? Dia punya ibadah haji, ibadah umrah. Ibadah haji ni adalah satu ibadah kemuncak dalam Islam yang berlaku pada bulan Zulhijjah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wal ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Dan ibadah haji ini ganjarannya kata Nabi SAW adalah syurga. Sebab diterima hajinya adalah kesan pada dirinya. Kesan yang Nabi sebut ada beberapa lah. Nabi sebut kesan daripada kesan haji itu. Yang pertama, dia semakin baik lah. Ibadahnya semakin baik. Orangnya semakin baik. Banyak berlaku perubahan pada dirinya. Sebahagian hadis ataupun yang disebutkan oleh baginda Nabi SAW. Cuma dia kata, Ustaz, orang ni balik haji. Kan? Balik haji. Dah pun balik haji. Tapi Ustaz, itulah sometimes tengok dia ni macam ni. Okey. Baik. Saya suka sebut kalau perkara ni terjadi. Kita kalau nak kata haji dia tak diterima, siapalah kita. Kan? Cuma kesan daripada haji yang dia pergi itu perlu ada kesan terhadap dirinya sendiri. Yang pertamanya lah. Tapi Ustaz, dia masih tak nak jumpa orang. Okey, begini pun dia. Yang dikatakan oleh Allah Ta'ala. Manusia ni, kita susah nak baca. Dan pula kita bukanlah orang yang boleh menghukum atas perbuatannya. Mungkin apa yang dibuat tu bersebab. Mungkin dibuat itu bersebab. Ada kalanya kalau berjumpa mendatangkan mudarat, lebih baik tidak perlu berjumpa. Kalau bercakap mendatangkan mudarat, lebih elok tak bercakap. Mungkin cara dia mentarbiah dirinya adalah dengan cara bersendiri. Dia tak banyak bercakap, bukan tak banyak berjumpa, bukan tak nak jumpa. Cuma dia mentarbiah dirinya. Mungkin sebab dahulu sebelum dia pergi haji, lain. Setelah balik, dia menjadi orang yang lain. Cuma bagi kita jangan sangka buruk. Lepas tu jangan pula menghukum. Apa orang balik haji bukan haji? Tak boleh. Setiap apa yang dia buat, yang layak menghukum adalah Allah. Cuma mungkin kita kena bagi masa. Mungkin belum waktunya yang sesuai. Mungkin ada caranya untuk dia tarbiah diri. Cuma jangan bersangka baik. Jangan sangka buruk pada sesuatu perkara. Boleh Bunda Zahra? Boleh. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Okey, ada soalan lagi? Silakan jemaah kalau ada soalan lagi. Okay, baik. Assalamualaikum Ustaz. Nak tanya, nak sambung Ustaz ni. Dah satu dia gaji balik tu serupa cakap macam-macam ke apa tu benda-benda apa dah. Tak ada perubahan tu macam mana? Tu gitulah. Dia kata Ustaz pergi haji dah. Balik dah. Dah sa'i, dah apa tu tahallul semua, dah jamratul aqabah. Tapi sama Ustaz ngata orang, di situlah kesannya yang perlu kita elakkan, na'udzubillah min zalik. Kerana hajinya itu mungkin kita sebut tiada perubahan tapi perangai masih sama Ustaz. Macam mana? Itu saya sebut tu. Mengata orang, cakap orang. Maknanya kesan pada ibadah tersebut tidak ada. Kita tak usah sebut pasal hajinya. Solat pun sama. Ustaz, ada orang solat Ustaz 5 waktu tak pernah tinggal, majlis ilmu datang. Tapi mulut, kalau bab mengumpat. Sebab tu kesan. Kesan pada ibadah. Kalau contoh, kita solat dah.
Fatihah kita baca. Kan? Solat tak pernah tinggal. Istighfar tak pernah tinggal. Semua kita buat, haji semua. Tapi perangai tak elok. Mungkin ada masalah pada ibadah kita. Terutama tentang solat kita lah. Kalau masih sama perangai tentang solat kita. Sebab tu dalam peristiwa Isra' Mi'raj, boleh kalau saya sebut sini ya, Nabi dibelah dada dan dicuci hati Nabi. Kenapa? Apakah tanda Nabi dicuci hati? Tandanya, hati ni tempat terkumpul sifat-sifat yang tak baik. Bahkan datangnya sifat-sifat yang baik daripada hati. Untuk kita salat ataupun bertemu dengan Allah. Saat kita salat atau Nabi, peristiwa Nabi pergi ke satu tempat yang mulia. Bermunajat kepada Allah, minta salat daripada 50 sampai 5. Tentang sebagai kita, hati ni dia punya raja. Atau kita sebut raja bagi pada segala dan rahmati Allah. 2 kali hati, dan ada juga kata 3 kali, ada kata 4 kali. Saya buka dalam sirah, tapi setakat jumhur kata Nabi SAW dicuci hatinya umur 5 tahun Isra' Mi'raj. Ada yang dapat ketika mendapat kerasulan, ada yang kata 3-4 kali, tapi jumhur sepakat 2 kali lah. Kenapa perlu dibelah dada Nabi? Sebab tempat hati ni ada tersembunyi sifat-sifat mahmudah dan juga mazmumah. Maka kalau kita kata dia dah haji tapi masih sama perangai, masa kesan pada ibadah tu tak ada kat dia. Sebab tu hari ni kita jangan tanya bab haji je. Kita ni yang solat 5 waktu, apa kesan kat kita? Kita solat tapi tak ada kesan. Masih mengumpat, masih buat maksiat. Kesan tu tak ada. Maksudnya sebab apa? Kita solat sah. Tapi hati kita masih kotor. Sebabkan hati kotor, solat kita tu ada something. Solat kita tu ada something. Maka tak boleh meninggalkan perkara yang tak baik. Sebab hati kita tu kotor. Yang Nabi sebut dalam hati manusia, dalam tubuh manusia ada segumpal darah. Sebab tu kita kena bersihkan hati. Solat itu juga akan memberi infection pada kita. Kalau kita solat dalam hati yang kotor, kita tak khusyuk. Takkan khusyuk. Tak akan rasa khusyuk. Wallahu'alam. Boleh? Mudah-mudahan. Boleh faham sungguh. Faham dah. Sungguh je kena khusyuk lah berlakunya. Ya, dia belakang. Kita sama orang Kelantan lah, Bondo Cik Noh. Kan? Bila Ustaz duduk Kelantan? Iyalah sungguh. Saya Tak duduk sini. Kelantan ke Ustaz? Okay, baik. Bunda Rozita Sharif. Ya, saya Kelantan Kapulai. Sila. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Minta maaf kalau lambat, soalan ni panjang. Tapi tadi panjang. kan Ustaz pasal kita tak boleh menghukum orang. Betul lah, memang tak boleh hukum orang kan. Sebab yang menghukum ialah Allah SWT. Tapi macam dalam konteks kita ibu bapa, bila kita nak ajar anak kita kan, macam kan anak remaja sekarang ni, anak-anak punya common perkataan yang biasa, judging kita macam kalau boleh cakap tu macam dia kata bila kita bagi feedback macam mereka punya tu respon tu pula kita ni being judging lah, maksudnya very macam judgemental lah, sangat macam menghukum lah. Jadi kalau macam daripada pandangan Ustaz, perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum, perkara-perkara yang berkaitan dengan apa yang kita ajar pada anak-anak kita, tapi apa yang berlaku pula dekat luar adalah sesuatu yang sangat kontradik lah, macam bertentangan lah. Contoh basic kita kata tutup aurat, tapi dekat luar ramai orang dalam keadaan sekarang lah kan. Jadi kita macam sebagai ibu bapa ni, daripada kita respon kita tu, kita nak kalau secara pantas kita akan cakap berdosa, haram kan. Tapi kita nak cakap dalam bahasa yang paling anak-anak sekarang ni dia terima yang terima ikut sekarang punya situasi lah Ustaz. Macam tu. Terima kasih. Kita bila nak beritahu kepada anak, contoh anak-anak kita buat ni dan kita kata dosa, kita adakah menghukum? Itu bukan kita menghukum.
Itu adalah kata yang Allah sebut kepada orang yang melakukan. Bukan kita mengukur, mak ni kata dia dosa. Bukan mak kata. Tapi Allah kata. Sebab Allah kata dalam Quran. Nabi kata orang yang tinggal solat kafir. Mak tu bukan ayah kata. Cara kita nak sampai tu seperti mana yang disebutkan dalam beberapa hadis yang kita baca tadi. Cara kita. Kan, bila mana orang yang jahil datang bertanya kepada kita. Bila tengok Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Kita tengok. Bila orang-orang yang tuan-tuan yang dirahmati Allah. Bila mana? Sesungguhnya bila mana ayat tadi. Tuan-tuan tengok. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan apabila bercakap kepada orang yang jahil. Orang jahil ni maknanya orang yang tak faham. Bukan orang tak pandai. Maknanya dia bertanya. Dia tak tahu. Dia tak tahu. Jawablah dengan perkataan yang selamat. Cara kita menjawab. Sifat orang yang tawaduk adalah orang beriman dan bila dia menjawab sesuatu, dia mendatangkan manfaat. Bukan mendatangkan sesuatu perkara yang tidak diingini. Kalau kita cakap contoh, tengok tu, nampak tak? Orang yang tak pakai tudung tu, neraka. Duduk dalam neraka tak? Cuba tengok kakak, orang yang tak bertudung tadi, pakainya seksi. Kalau kakak tengok daripada kakak tengok. Baik tak kalau kita macam tu? Kakak cuba kakak pakai seksi-seksi, lepas tu duduk depan abah. Kakak suka tak? Kak malu tak? Malu. Abah pun malu, apatah lagi dengan orang lain. Kakak kena ingat aurat kita daripada ujung rambut sampai ujung kaki. Tak boleh bagi nampak orang lain. Sebab itu the basicnya mudah. Bila fahamkan anak-anak dengan agama, anak-anak akan faham. Tapi kalau anak-anak tak faham agama, dia akan banyak argue benda tu. Kenapa pula salah tak? Dia tak buat salah dengan orang, dia buka aurat je. So kita nak manage kita punya word tu, bagi dia faham susah. Sebab tu, dia ajarkan anak kita bermula daripada bawah tentang agama. Bila mereka dah besar, susah nak fahamkan mereka. Sebab daripada kecil dia tak faham bagai agama. Sebab tu selalu pepatah orang Melayu sebut, melentur buluh biar daripada rebung. Melentur buluh daripada rebung, betul tak? Ya, betul. Betul, Ustaz. Melentur buluh biar daripada rebung. Sebab tu kita kena ajar anak-anak kita from now. Bagi dia faham agama, so dia tak akan argue apa yang kita sebut. Dan secara automatik dia akan faham sendiri. Apa yang boleh, apa yang tak boleh. Sebab tu kena fahamkan anak dengan agama. Jadi Ustaz, macam mana kita nak terangkan? Kita tak akan banyak terang kalau kita dah ajar anak kita tentang agama. Sebab tu untuk kita terang, semua nak bagi dia faham tak sempat kita. Cuma bila kita fahamkan agama, dia akan tengok orang tak pakai aurat, tak tutup aurat, dia kata, Umi, malah kan ada ustaz tu cakap, waktu dulu macam belajar agama, kita orang perempuan tak boleh pakai macam tu. Dosa. Selai rambut, dia automatically. Basic dia apa? Fahamkan anak-anak dengan agama. InsyaAllah. Tapi kalau kita, anak-anak kita tak faham agama, ni ada juga anak-anak yang tak dididik dengan agama, dia akan banyak argue soalan. Dan dia terdedah dengan sifat orang barat kan, dengan pakaiannya. Tak ada pun cerita dengan orang barat. Dia pakai itu, hidupnya okey, kaya mak. Come on dads, come on mami. Tak ada masalah, kita hidup gini mami, let's enjoy. Sebab apa? Tak faham agama. Pokoknya ataupun baliknya, basicnya adalah pada agama. InsyaAllah, benda Radita. Mudah-mudahan terjawab. Ya, betul. Alhamdulillah terjawab. Cuma saya punya, kalau saya boleh tambah sikit lah, saya punya saya punya concern kan, kadang-kadang anak-anak yang remaja dia buat perbandingan sendiri. Dia kata, okey, orang ni memang tutup aurat. Yang orang ni pula tak tutup aurat. Tapi, dia katakanlah dia free hair ke kan, tapi berkawan. Tapi dari segi akhlak, dari segi pergaulan, contradict lah. Maksudnya yang tutup aurat ni, kita cakap secara bahasa, saya boleh cakap macam tu, dia macam ngumpat, bahasa-bahasa kasar, ialah orang yang menutup aurat. Tapi anak-anak yang macam yang free hair ataupun yang tu,
Akhlak dia bagus, peradaban dia bagus, cuma dia tak tutup aurat. Jadi pertembungannya dekat sinilah yang saya secara pribadi memang saya cuba nak convince anak-anak, tapi dalam pada masa sama saya pun terfikir jawapan saya ni betul ke tidak, macam itulah. Itulah Ustaz. Tapi tak apa, alhamdulillah, terima kasih banyak. Kalau Bonda Rosita sebut, dia akan mencetuskan perbandingan. Itu saya suka sebut. Memang perbandingan akan wujud di kalangan anak-anak. Dia perangai mak, tapi perangai dia tak elok. Di sinilah liciknya syaitan. Di sinilah kita kena jaga. Sebab tu Allah sebut dalam Quran, ifadillah ya fazka. Jaga hak Allah, Allah akan jaga. Kita tak akan boleh concern anak kita setiap masa. Kita tak boleh jaga anak kita. Yang memegang hati kita adalah Allah. Maka minta Allah bantu anak kita, pandu anak kita dalam setiap perbuatannya agar tidak menyimpang daripada kehendak-Mu, ya Allah. Boleh faham? Alhamdulillah. Okay. Faham sangat. Conclusion. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Kita tak ada kuasa. Kita tak boleh every time kita duduk dengan anak kita. Kalau kita hantar anak kita ke asrama, kita tak ada kekuatan nak tahu dia buat apa dengan kawan dia gaul macam mana, apa yang dia buat. Tak ada. Ihfadillah yang fadka. Kalau kita jaga hak Allah, Allah akan jaga hak kita. Hak kita termasuk keluarga, sihat, harta kita, semua Allah jaga. So baliknya dekat situ. Sebab kita tak mampu every time untuk tengok apa yang anak kita buat. Biar Allah yang menjaga mereka. Kerana hati manusia ni Allah pegang. InsyaAllah mudah-mudahan kita faham. InsyaAllah takat tu dulu tuan-tuan dirahmati Allah. Kita jumpa lagi pada pertemuan lain. InsyaAllah kepada Amirah yang sedang makan krepek, silakan berhenti. InsyaAllah. Mana ada makan keripik Ustaz? Baik, Alhamdulillah. InsyaAllah. Tabarakallah. Jazakumullah khairan jazak Ustaz. Alhamdulillah kita bincangkan dua hari ni. Satu tajuk dengan tawaduk tadi. Tawaduk ni adalah salah satu sikap orang yang beriman. Mudah-mudahan kita dianugerahkanlah sifat tawaduk itu kerana kita pun nak tergolong daripada orang-orang yang beriman juga dan dijauhkan kita daripada sifat yang sombong tu. Kerana sifat sombong tu adalah sifat syaitan, iblis. InsyaAllah. Mudah-mudahan kita mendapat ibrah lah. Mendapat sedikit ilmu, tak banyak sikit pun dapat hari ini. Mudah-mudahan kita sama-sama ambil ibrah. Mudah-mudahan kita kata apa, ambil pengajaran. Dan mudah-mudahan ilmu yang ada ini nanti akan guna pakai juga untuk keluarga kita, diri kita sendiri dan orang-orang yang dekat dengan kita lah insyaAllah. Mudah-mudahan barokah, mudah-mudahan Allah kurniakan limpah rahmat kepada kita. Terima kasih kepada tim Gemenur Iman. Terima kasih kepada sahabat-sahabat pencinta ilmu yang sentiasa mengimarahkan kuliah di Gemenur Iman. Ustaz, saya buat bahan sikit kuliah pada malam ini. Kita bersama dengan Al-Fadil Yang Amat Arif Datuk Haji Abbas bin Nurdin, Hakim Mahkamah Rayuan Syariah JKSM pada pukul 8 malam ini dengan syarah matan Al-Barahin jilid yang kedua dan kuliah isyak kita, kuliah yang terakhir pada pukul 9.15 malam bersama dengan Al-Fadil Meja Haji Muhammad Naim bin Haji Ahmad Al-Hafiz dengan kitab Fikir Barzah. Jadi teruskanlah bersama-sama dengan Gemenur Iman dengan kuliah yang telah disediakan. Dengan ini saya mewakili Gemenur Iman memohon maaf sekiranya di sepanjang kuliah hari ini terdapat sebarang kekurangan, kekhilafan, kesilapan. Yang baik itu datang daripada Allah, yang tidak baik dan kelemahan itu daripada saya sendiri. Kita tangguh kuliah kita. Mohon sekali lagi Al-Fadil Ustaz untuk membacakan tasbih kafarah dan surah Al-As. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Terima kasih semua. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.